Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada pagi yang berbahagia ini di tempat yang mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menundukkan diri kepadanya, bermunajat, bermohon. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pula taufik dan hidayah untuk kita sama-sama duduk dan mendengar mutiara-mutiara kata daripada Allah dan Rasul kepada kita sebagai hamba dan umat, sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama kita menjaga diri kita dan menuju ke destinasi yang selama ini kita cita-citakan, destinasi yang telah menjadi satu tempat asal bagi manusia, destinasi yang dirindui oleh setiap manusia, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua bila dengar cerita syurga ni berasa seronok, berasa seronok. Jadi bila lama tak dengar cerita syurga ni, berasa rindu nak dengar. Alhamdulillah, lama kita cuti boleh sambung balik dalam ni. Ini nikmat, alhamdulillah, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita boleh dengar syurga ni pun nikmat dah, apatah lagi kalau boleh masuk syurga lagi lah. Dan selama kita duduk baca kitab Yaumun fil Jannah, cerita-cerita tentang syurga berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah ni, banyak dah kita rasa kegembiraan dia. Tu baru dengar cerita, apatah lagi kalau dah masuk syurga lagilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga dan menjadikan kita dari ahlinya. Cuma nak pergi kepada dia tu bukan sekadar cita-cita. Ala inna sil'atallahi al-ghadiyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Sil'atallahi ghaliyah. Kalau kita jual beli ni, sil'ah ni barang dagangan tu, yang kita duduk jual atau kita beli tu kita panggil sil'ah, barang dagangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sil'atallahi ghaliyah, barang dagangan Allah ni mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, dan barang dagangan Allah adalah syurga. Cuma bila nak dapat syurga tu, Allahu akbar, jalan dia tu kita kena jaga, kita kena teliti, kita kena hati-hati. Kerana apa? Kerana orang yang tergelincir daripada jalan yang benar tidak akan masuk syurga. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahawa umat ini akan berpecah kepada 73 golongan. Umat kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpecah kepada 73 golongan. Daripada 73 tu, Nabi kata semuanya ke neraka, kecuali satu golongan. Daripada 73, satu ke syurga, 72 ke neraka.
Mahal tak mahal dak syurga. Payah tak payah nak boleh dia. Bila kita dengar pun kita bimbang. Apatah lagi sahabat yang lebih cinta kepada agama daripada kita, yang lebih nak kepada syurga, dan usaha mereka bersungguh-sungguh kepada syurga lebih daripada kita. Nasib baiklah sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa dia mereka tu Rasulullah? Satu daripada 73 tu, siapa dia mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, mereka itu adalah orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabat. Hum ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu orang yang ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat Nabi. Jadi bila kita cerita tentang syurga, kita tak dapat lari mengingatkan diri kita tentang istiqamah berada di atas jalannya. Jalan siapa? Jalan Nabi dan para sahabat. Setiap hari kita duk minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Minta dengan Allah paling kurang 17 kali sehari. Bila kita minta, Allah tunjuk jalan dia. Nak pergi ke syurga tu, Allah tunjuk jalan dia. Kata Allah, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau, yakni wahai Muhammad, la tahdi ila siratin mustaqim, adalah yang menunjukkan kepada jalan mustaqim yang orang nak minta tu. Itulah jalan dia. Mana setiap yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mentaati perintah Nabi, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dia jalan ke syurga. Dan bila kita nak ikut lain daripada Nabi, orang yang bukan Nabi, dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik, yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah para sahabat Nabi. Jadi di situlah kita gali jalan macam mana nak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di garis-garisan yang panjang, lurus dan panjang. Kemudian Nabi garis pula garisan yang pendek dan putus-putus di kiri kanan garis lurus tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran, hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, kata Nabi. Nabi baca ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, wa anna hadha sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus, yang mustaqim tu, yang kita nak minta dengan Allah setiap hari tu. Fattabi'uhu, ikutlah jalan ini. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kamu ikut jalan-jalan lain sehingga menyebabkan kamu terpesong daripada jalan yang lurus itu. Dan kalau kita perhatikan lafaz Quran tu pun kita dah boleh nampak dah. Allah Ta'ala menggunakan lafaz sirat, kalau kita belajar bahasa Arab, singular ke plural, jamak ke mufrad. Kalimah sirat adalah mufrad. Mufrad ni makna singular, menunjukkan satu. Tapi bila Allah Ta'ala sebut wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut subula yang menyebabkan kamu terpesong daripada sirat. Subula ni jamak ke mufrad, singular ke plural? Plural, jamak, subul maknanya banyak, menunjukkan jalan yang benar ni satu, tapi jalan yang tak benar ni banyak.
Yang tu keluar macam-macam bentuk ajaran. Siapa kadang-kadang hak baru ni tengah-tengah PKP kita keluar mimpi perjalanan mimpi terakhir. Orang yang menakul cerita akhir zaman melalui mimpi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahaya menakul melalui mimpi ni adalah orang tak boleh kaji dan orang tak boleh cek. Dia boleh ada di situ ruang pendustaan yang sangat besar. Siapa boleh cek mimpi kita? Ada orang boleh semak tak? Dia mimpi tu betul ke tak betul? Tak boleh. Tapi kalau betul-betul nak cerita akhir zaman dan nak cerita tentang syurga, benda-benda gaib ni, jalan yang boleh kita sampai kepadanya adalah jalan wahyu, Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang menyampaikan kita kepada ilmu ghaib. Lain daripada tu tak boleh. Lain daripada tu manusia dalam kegelapan. Kalau dia cerita juga tentang hari akhirat, tentang cerita akhir zaman, tentang cerita yang tidak boleh diketahui oleh akal biasa manusia, kalau dia cerita tanpa wahyu, maka dia telah berdusta dalam agama. Itu bahaya. Sebab tu Alhamdulillah selama kita duduk mengajar ni, kita didedahkan dengan banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita cerita tentang syurga ni, ada rujukan. Ni dia. Bukan sekadar cerita rekaat, bukan sekadar cerita penglipu lara. Sebaliknya, cerita-cerita yang kita baca selama ni adalah bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita juga orang yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita mendapat ilmu yang benar, dengannya kita berada di atas jalan yang benar, dengannya kita akan menemui ataupun kita akan sampai ke tempat yang kita rindui untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sebab itu ulama hadis ni dianggap sebagai orang yang menjaga agama Allah. Sebab ketulinan agama tu duduk situ. Ketulinan agama. Quran ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bukan kata tak ada masalah. Cuma orang nak tipu Quran ni payah. Pasal apa? Quran ni mutawatir. Kalau kita tanya mana-mana orang pun, dia dah setuju dah. Inilah Quran. Orang nak masukkan satu huruf pun dalam Quran tak boleh. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kena ada usaha lebih untuk jaga berbanding Quran. Sebab apa? Sebab hadis ni ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Mutawatir ni levelnya super Quran. Memang tak boleh bertikar. Pasal apa? Sebab terlalu ramai orang meriwayatkan dia. Tapi yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang jumlah perawi dia tak sampai ke darjat ramainya mutawatir. Jadi mungkin seorang, dua orang, tiga orang, tak sampai kepada jumlah mutawatir. Mutawatir ni satu jumlah yang mustahil berlaku penipuan terhadap khabar tersebut. Itu mutawatir. Manakala semua orang cerita macam tu, kita kata dia mutawatir. Tapi kalau seorang, dua orang, tiga orang yang cerita, belum lagi level mutawatir, yang tu mesti dicek. Maka nak cek itulah ada hadis sahih, hasan, dhaif. Dan nak tahu hadis sahih, nak tahu hadis hasan, nak tahu hadis dhaif, Allahu Akbar. Kena semok satu-satu rawi dia. Nak tahu satu-satu rawi dia. Orang ni cakap dia macam mana, sifat akhlak dia macam mana, amanah dia dengan ilmu macam mana. Pernah tak dia berdusta dengan orang lain? Pernah tak dia berdusta dengan binatang? Pernah tak dia buat sesuatu yang menyalahi riwayat dia? Macam-macam. Ulama hadis nak tapis. Tujuannya apa ni? Tujuan mereka nak jaga agama,
supaya orang tidak memasukkan sesuatu yang bukan dari agama ke dalamnya. Macam mana orang nak masukkan sesuatu yang bukan dari agama ke dalam agama? Jalan mudah ialah reka sesuatu, kemudian katalah Nabi kata, jadi selalu agama. Kita perasan dalam WhatsApp kita kadang-kadang orang ajar amalan sekian, dia pun tulis bawah hadis Nabi. Orang pun kata, oh betul. Padahal kadang-kadang yang dia buat tu bukan hadis. Dia reka amalan tersebut, dia reka fadilat tersebut. Bila dia reka amalan tersebut, dia reka fadilat tersebut, dia pun tepek nama Nabi, orang percaya. Tapi realitinya, boleh tak amalan seperti itu menyampaikan seseorang kepada syurga? Jawapannya tak boleh. Pasal apa? Saya kan dah sebut sebelum-belum ni, kita panggil istilah skema. Skema dalam agama. Apa dia skema? Menawarkan sesuatu yang tidak benar. Dia kata buat macam ni, macam ni, macam ni, dapat syurga sekian-sekian. Kita kata dalil daripada mana? Dalil daripada mana? Sebab yang boleh bagi jaminan syurga ni Allah saja. Nabi SAW bagi tahu pun berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi sebab itulah kita kata, bila bercakap tentang syurga, kisah-kisah syurga, dan kita bercakap tentang jalan-jalan syurga, tidak dapat lagi kita kena berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, kerana itulah jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu supaya mengingatkan kita lah akan jalan syurga. Adapun bab yang kita nak baca yang tertangguh sebelum daripada ni, iaitulah tentang kisah-kisah wanita di dalam syurga. Kisah wanita di dalam syurga. Aina nisa'ud dunya yaumal qiyamah bijiwaril huril ain. Sebelum ni kita cerita tentang bidadari. Bab terakhir penanda buku saya ni lah. Orang lain tak ada penanda, mereka tak ada buku dah. Tak apalah ustaz cerita mana pun ia belaka dah tu. Hak tak tanda buku saya ni, terakhir kita cerita bab bidadari. Bidadari ni kita cerita dengan cantiknya, dengan sifatnya, dengan kelembutannya, dengan nyanyiannya, dengan harumannya. Cerita belaka dah. Jadi tak perlu ulang lagi lah. Kalau hak ingat, alhamdulillah. Hak tak ingat tu, bercita-cita lah masuk syurga. Pasal kita tak ulang dah. Cuma bab yang kedua ialah bandingan wanita dunia dengan bidadari syurga. Cerita dah bidadari. Di mana wanita syurga nak dibandingkan dengan bidadari syurga? Bila kita sebut wanita syurga, maknanya wanita-wanita dunia yang meninggal kemudian masuk syurga. Itu disebut nisa'ul jannah. Wanita-wanita syurga ialah wanita yang hidup di dunia, meninggal kemudian masuk syurga. Apa beza dengan hurul ain? Hurul ain adalah wanita atau bidadari-bidadari syurga yang tidak pernah hidup di dunia. Mereka ni diciptakan khusus untuk syurga. Wanita bidadari ni diciptakan khusus untuk syurga. Dia tak pernah tengok dunia, dia tak pernah tahu tentang apa yang ada dalam dunia ni. Yang dia kenal suami dia seorang tu je. Kalau lelaki, dari lelaki dia hanya kenal suami dia tu. Beza dengan wanita ni, dia tengok belakang. Dia hidup ni dalam dunia. So apa beza antara wanita syurga dengan bidadari syurga? Dan apakah sebenarnya galakan untuk wanita-wanita di dunia untuk masuk syurga? Sebab kalau lelaki bila cerita bidadari, dia pun seronok. Dengar cerita bidadari kat Allah, terbeliuk biji mata. Memang seronok dengar.
Adapun wanita-wanita syurga, apakah kisah untuk dia ni masuk syurga? Ke dia ada bidadara dalam syurga? Kalau bidadari lawan dia bidadara, kau lagu mana? Kita dah sebut dah sebelum ni pun tentang bidadara ataupun lelaki yang dicipta dalam syurga semata-mata yang level sama dengan bidadari. Jawapannya tak ada. Habis tu wanita dapat apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kembali kepada fitrah. Fitrah Allah ni dia cipta, dia letak dalam sifat hamba dia, makhluk dia ni fitrah. Orang lelaki fitrah dia berbeza dengan fitrah wanita. Orang lelaki fitrah dia memang dia nak ramai. Sebab tu bila jumpa mana-mana lelaki, kalau sembang topik hak nak suruh celak mata sikit, sembang bab kahwin seorang lagi, selok cerah lalu mata. Fitrah. Wanita tak boleh marah pasal ini fitrah yang Allah Ta'ala jadikan. Gila jumpa siapa, orang kedai kopi ke, orang di masjid ke, tok syekh besar, alim kabir, baca kitab hak tebal-tebal ke, bila cerita bab nikah seorang lagi, segar lagi. Pasal apa? Fitrah. Jangan marah ke dia, biarlah dia cerita. Sekurang-kurangnya kalau dia tak mampu buat, dia mampu cerita. Sekurang-kurangnya, betul tak? Ni kalau cerita pun tak boleh. Orang nasabah, kesian dia, dia telah menyalahi fitrah. Tak boleh cerita langsung. Cerita pun kena tutup mulut, nusuk-nusuk. Tapi kurang-kurang fitrah ada. Wanita fitrah dia macam tu lah. Kalau sama-sama dia cerita tak nak tambah suami lain? Tak ada, dia tak cerita. Sebab itu bukan fitrah wanita. Apa fitrah wanita? Nak beli, nak emas, nak cantik, nak perhiasan. Apa lagi? Itu kenikmatan yang ada pada wanita. Bila dia dapat barang kemas, satu kepuasan. Bila dia dapat pinggang mangkuk yang cantik, satu kepuasan. Bila dia pergi, orang kata dia cantik, satu kepuasan. Pasal apa? Itu fitrah wanita. Lalu Allah Azza wa Jalla mengganjari hamba-hambanya sesuai dengan fitrah yang dia ciptakan. Siapa yang Allah Ta'ala tawarkan kepada wanita dalam surga? Bahasa mudah kita kata, apa saja nikmat yang kita sebut pada bidadari-bidadari syurga sebelum ni, kecantikannya, keindahan, kemerduan suaranya, keharumannya, dengan perhiasannya, dengan istana-istananya, ketahuilah para wanita, demi Allah, andai Allah bagi kepada bidadari-bidadari syurga tanpa amal, sebegitu banyak Allah bagi, nescaya Allah akan bagi kepada wanita-wanita dunia yang masuk syurga dengan amal lebih banyak daripada bidadari. Sebab itulah kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir dan juga Al-Awsat, dan berkata Al-Imamul Haythami, rijaluhu rijalus sahih, rawi-rawi hadis ni adalah rawi-rawi yang sahih, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, inna azwajal jannah la yughannina azwajahunna bi ahsani aswat ma sami'aha ahadun qatt. Inna mimma yughannina nahnul khairatul hisan azwaju qaumin kiram yanzurna biqurrati a'yan wa inna mimma yughannina bihi nahnul khalidati fala tumitnahu nahnul aminat fala takhafnahu nahnul muqimat fala tada'annahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri dalam syurga, yakni bidadari,
la yughannina, akan bernyanyi untuk suaminya. Antara nikmat syurga, bidadari ni menyanyi untuk suami dia. Merdunya suara. Balik rumah suruh retin kita menyanyi, tengok lagu mana. Kita nak suka ke kita nak silap-silap kita pun lah, tutuplah, kita pasal radio molek lagi kita. Tapi wanita syurga mungkinlah ni hari ni dia nyanyi tak sedap, tapi insya-Allah dalam syurga nanti, kata Aisyah, jawapan kepada ni ada. Kita habiskan hadis ni dulu. Dia akan menyanyi kepada suaminya bi ahsani aswat, dengan sebaik-baik suara, semerdu-merdu suara. Ma sami'aha ahadun qat, yang tidak pernah didengar oleh seorang pun sebelumnya. Inna mimma yughannina, antara yang dinyanyikan oleh bidadari-bidadari ialah nahnul khairatul hisan, kami adalah wanita-wanita yang baik dan cantik. Azwaju qaumin kiram, pasangan buat lelaki-lelaki yang mulia. Itu nyanyian dia. Yanzurna biqarrati a'yan, dan melihat dengan pandangan penyejuk mata. Itu terjemahan dia. Dan antara yang dinyanyikan oleh bidadari lagi, nahnul khalidat, kami adalah isteri-isteri yang kekal. Nahnul aminat, kami adalah isteri-isteri yang memberikan keamanan. Nahnul muqimat, kami adalah isteri-isteri yang senantiasa berdamping denganmu. Muqim, orang yang tidak pernah berpisah. Nahnul muqimat, kami senantiasa berdamping dengan kamu dan kami tak akan tinggalkan kamu. Ni antara baik-baik perkataan bidadari-bidadari syurga di saat menyanyi kepada suaminya dalam syurga. Seronok tak seronok lagi, tak tahu. Tapi tahu reti nak berkata, tak hati lah. Macam mana bidadari boleh menyanyi gitu pada suami dia? Dia tak berhati masa cemburu. Ada orang cemburu apa dalam syurga? Ada tak cemburu dalam syurga? Jawapan dia tak ada. Dalam syurga ni tak ada cemburu. Learning je ada cemburu. Ingat tak saya cerita dulu, ada seorang wanita, dia telefon tanya Syekh, aku ada satu soalan. Apa dia soalan tu? Boleh tak aku minta dengan Allah, biar nanti masuk syurga aku dengan suami aku? Tak ada bidadari dalam syurga. Dia kata, hatta syurga mu nak cemburu juga? Saya pun tak tahu. Dia kata, tak, dalam syurga nanti mu jangan bimbang, tak ada dah rasa cemburu dalam syurga. Tapi wanita syurga ni jangan bimbang, dia akan lebih daripada bidadari. Sebab tu kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah daripada hadis ini, berkata Aisyah radhiyallahu anha, innal hural 'ina idza qulna hadhihi al-maqalah ajabahunna al-mu'minatu min nisa'i ahli al-jannah. Apabila bidadari-bidadari menyanyikan baik-baik tersebut kepada suaminya dari lelaki dunia, maka berkatalah isteri-isterinya dari wanita dunia yang masuk syurga. Dia pun jawab balik. Maknanya dia nak tunjuk dia lebih lagi daripada bidadari syurga. Dia kata, nahnul musalliyat wa ma sallaitunna. Dia kata, bidadari, kami dahulu salat, kamu tak pernah salat. Nahnu saimat wa ma sumtunna. Kami dulu berpuasa, kamu tak pernah puasa. Nahnu mutawaddiat, kami dulu berwudu, kamu tak pernah berwudu. Nahnu mutasaddiqat, kami dulu memberikan sedekah, kamu tak pernah sedekah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faghalabnahunna. Akhirnya dengan kata-kata tersebut, wanita-wanita dunia mengalahkan bidadari-bidadari syurga. Maknanya apa?
Semua yang bidadari dapat, wanita dunia akan dapat, malah dia dapat lebih lagi daripada tu. Faham tak? Puas hati ke? Dari sudut fitrah, itulah cita-cita dia. Dia tak fikir dah orang lain. Kalau dia dapat suami itulah hak dia jaga, hak dia sayang. Tak fikir dah nak bidadara. Dia akan dapat segala kenikmatan bidadari, dan dia akan mendapat yang lebih daripada bidadari syurga. Cumanya ada satu, bidadari syurga ni, kalau yang saya sebut tadi, wanita syurga jealous dengan bidadari, sebenarnya bidadari juga ada sifat jealous terhadap wanita dunia. Waktu di dunia, waktu kita hidup ni, andai kata seorang tu dia ahli syurga, bidadari syurga ada cemburu terhadap suaminya di dunia, sebagaimana wanita dunia cemburu kepada suaminya di dunia. Lelaki. Sebab itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyebut tentang celaan bidadari syurga terhadap wanita-wanita dunia yang tak jaga suami dia. Macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setiap bidadari ni dia dah kenal dah siapa suami dia. Lelaki ni, kalau suami dia lelaki ni belum lagi mati pun, bidadari tu dah kenal dah suami dia. Dah tahu dah siapa nanti penghuni syurga dia. Kita ni waktu kita lahir pun ada dah tempat kita tu, sama ada ke syurga atau ke neraka. Takdir sudah ditentukan oleh Allah. Macam mana Allah tentukan? Yang tu dengan ilmu Allah yang maha luas. Kita ni tak tahu melainkan apa yang sudah berlaku. Sebelum dia berlaku kita tak tahu. Allah ni ilmu dia sebelum berlaku pun dia tahu. Setelah berlaku apatah lagi. Malah sebelum dia cipta sesuatu, dia dah tahu dah apa kesudahan dia. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha luas. Dan semuanya Allah tulis dalam Lauh Mahfuz. Okay? Dan apa yang telah ditentukan oleh Allah pasti berlaku, dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak ada yang boleh menghalangnya dari berlaku. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu takdir yang kita tak boleh bahaskan. Pasal apa? Allah telah tentukan. Maknanya sebelum seseorang tu pergi ke syurga, penghuni syurga dia dah tahu dah, bidadari dah tahu dah siapa suami dia. Okey? Dan kita pernah sebut sebelum daripada ni, orang ahli syurga ni dia kenal tempat dia dalam syurga nanti lebih daripada dia kenal rumah dia di dunia. Lah ni je kita tak tahu. Tapi bila sampai hari akhirat, lepas kata semuanya berkumpul depan pintu syurga, tunggu Nabi SAW buka pintu syurga. Nabi buka je pintu syurga, Nabi minta untuk dibuka pintu syurga. Setelah dibuka pintu syurga, maka berbondong-bondonglah ahli syurga masuk syurga. Di saat itu setiap mereka kenal syurga mereka masing-masing lebih daripada mereka kenal rumah dia di dunia. Tak perlu guna Waze, tak perlu guna map, tak perlu apa, sebab dia dah kenal mana syurga dia. Itu hak Nabi sebut. Jadi wanita syurga pun sebenarnya dia dah kenal lah suami dia. Bidadari lah ni dia kenal suami dia. Sebab tu dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya
illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, tidak ada seorang pun wanita dari wanita dunia, okey, yang menyakiti suaminya di dunia. Suami dia ni ahli syurga, tapi isteri dia di dunia ni menyakiti suaminya. Okey, nampak tak kes tu? Ni suami ahli syurga, isteri dia boleh jadi ahli syurga juga, wallahu ta'ala alam lah. Tapi dia buat sesuatu yang menyakiti suami dia di dunia. Dia buat sakit hati kau, dia buat macam-macam ni. Tidak ada seorang pun wanita dunia yang menyakiti suaminya, melainkan berkatalah isterinya yang bidadari di syurga. Bidadari itu kata apa? La tu'zihi, jangan kamu sakiti suamiku. Bidadari itu marah. La tu'zihi, jangan kamu sakiti suamiku. Qatalakillah, bidadari kata, semoga Allah membunuhmu. Marah dia kepada isteri hak di dunia. Bidadari marah kepada isteri dunia. Dalam hadis sebut qatalakillah. Qatalaki ni bahasa kalau orang matilah engkau. Bahasa kita kalau nak kata marah kan, bila kita kata matilah engkau, itu maknanya bahasa kasar lah. Tapi disebut dalam hadis macam itulah, qatalakillah, matilah engkau, ataupun semoga Allah membunuhmu. Marahnya dia kepada orang yang menyakiti suaminya. Fa innama huwa dakhilun indaki, sesungguhnya dia, yakni lelaki syurga ni yang merupakan suami bidadari ni, fa innama huwa dakhilun indaki, sesungguhnya dia hanya singgah sebentar di sisimu. Dia hanya masuk sebentar kepadamu. Yushiku an yufariqaki ilaina, tidak lama lagi dia akan berpisah dengan kamu dan datang kepada kami, kata bidadari syurga. Hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam Kitabur Ridha', dan riwayat Ibnu Majah dalam Kitabun Nikah, dan riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid yang kelima, hadis muka surat 242, darjatnya adalah sahih. Asyik wanita syurga ni, bidadari tu, tengok suami dia kena disakiti, dia marah. Jadi wanita-wanita dunia kena, dunia lagi lah ni berlumba dengan bidadari, kena bersaing dengan bidadari. Satu persaingan dia apa? Pasal solat dia lah. Pasal apa? Dia akan dia solat dia ni, dia akan berbangga sebab dia ada, bidadari tak ada. Semua hak bidadari ada, dia ada. Tapi ada hak dia ada, bidadari tak ada. Apa dia? Solat dia. Apa lagi? Saum, puasa dia. Apa lagi? Sedekah dia, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha sebut tadi. Dia banyakkan amalan-amalan. Pasal apa? Benda ni lah yang dia akan mengalahkan bidadari. Kalau hari ni dia kata hari ni dia duduk cerita bab make up dia. Make up dia ni kalau lawan bidadari bab make up kalah. Bidadari comel lagi kalau bab make up. Kalau bak gelang emas, bidadari hari ni pakai comel lagi. Tapi apa yang dia boleh kalahkan bidadari? Salat, puasa, sedekah. Dunia ni buat banyak-banyak, buat banyak-banyak. Wanita rajinlah salat, wanita rajinlah puasa, wanita rajinlah sedekah. Pasal apa? Inilah jalan dia mengalahkan bidadari syurga. Pasal apa? Saat sekarang ni bidadari sedang mencemburui suami dia. Kalau nak kalah, kalau cemburu ni,
kalahkan bidadari dengan ibadat. Dan kalahkan bidadari dengan taat kepada suami. Pasal setiap ketaatan yang kita hari ni buat, kita akan berbangga-bangga di hadapan dia, di hadapan bidadari, bahawa aku telah berbakti kepadanya di dunia, sedang kamu tak ada masa tu. Dalam syurga, mu ada, aku ada. Mu nyanyi, aku boleh nyanyi. Tapi dia akan kalahkan bidadari dengan kebaikan dia di dunia. Tapi kalau dunia dia tak baik kepada suami, lah ni dia tak baik, bidadari sedang mendoakan dia dengan keburukan. Bidadari marah kepada dia. La tu'dhihi, jangan kamu sakiti suamiku. Qatalakillah, semoga Allah membunuhmu. Fa innama huwa dakhilun indaki, dia hanya masuk sebentar di sisimu. Yushiku an yufariqaki ilaina, tidak lama lagi dia akan tinggalkan kamu dan datang kepada kami. Jadi pesanan untuk wanita-wanita dunia, berbaktilah kepada suami, berbuat baiklah, salatlah, puasalah, sedekahlah, beramallah dengan ibadah-ibadah sebanyak-banyaknya, kerana inilah dia kelebihan wanita dunia berbanding bidadari syurga. Mauqifun, bab seterusnya, man matat bikran walam tatazawwaj. Apa situasi seorang wanita yang meninggal dalam keadaan dara dan tidak memiliki suami? Dia tak ada suami di dunia. Macam mana keadaan dia nanti bila masuk syurga? Maka jawapan dia, wanita-wanita ini jangan bimbang. Telah tertulis baginya suami-suami dari kalangan ahli dunia ni yang mungkin dia tak sempat jumpa di dunia, tapi dia akan dipertemukan oleh Allah di pintu syurga. Kerana apa? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, walikulli imri'in minhum zaujatani. Ahli syurga, waktu dia nak masuk syurga, setiap daripada lelaki, bila nak masuk syurga, dia bawa 2 isteri. Paling minimal lah tu. Setiap lelaki paling minimal waktu nak masuk syurga, dia bawa 2 isteri. Dia kata, mari mana seorang lagi, aku atas dunia nak kecek pun tak berani. Tiba-tiba lah nak masuk syurga ada 2, mari ikut mana? Betul tak? Hadis kata, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, setiap lelaki masuk syurga kurang-kurang bawa 2 isteri. Yang dilihat, yura mukhusaqihima min wara'il laham, yang terlihat urat betisnya dari sebalik dagingnya, kerana indahnya kejadian mereka. Jadi mari mana seorang lagi ni atas dunia, kita seorang je. Tak pernah ada seorang lagi. Bini berkata, sumpah, betul abang sumpah, awak seorang, tak ada orang lain. Sumpah, ya sumpah. Tiba-tiba tengok depan pintu syurga ada seorang lagi. Bila awak kahwin dengan dia? Abang tipu saya di dunia dulu. Pasal apa? Dulu abang sumpah kata tak ada. Ni kenapa tiba-tiba ada 2? Jawapan dia, kerana setiap wanita bila nak masuk syurga, dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan bujang. Mesti ada pasangan. Jadi mana-mana wanita yang tak ada bersuami, dia akan dipasang-pasangkan dengan mana-mana ahli syurga mengikut takdir Allah Azza wa Jalla, dan dia akan masuk syurga dalam keadaan bersuami. Gitu. Jangan marahlah, masa tu tak ada marah dah.
Masa tu dia pergi selak-selak piping, jom mari kita masuk syurga sama-sama. Itulah keadaan wanita-wanita sama ada bersuami ataupun tidak bersuami di kalangan wanita dunia bila nak masuk syurga. Persoalan yang seterusnya dalam bab ni, apa jadi sekiranya wanita tersebut memiliki lebih dari seorang suami? Okey, suami kalau ada lebih isteri tak ada masalah, no, dia masuk syurga belaka. Tapi apa hal keadaan lelaki atau wanita yang memiliki ramai suami? Erti kata macam mana? Dia kahwin kemudian cerai, kahwin lagi kemudian cerai, ataupun dia kahwin suami dia meninggal, kemudian dia kahwin lagi suami dia meninggal. Kalau zaman sahabat dulu, suami meninggal masa jihad, pergi berjihad meninggal, kemudian orang kahwin lagi dengan dia, suami dia pergi jihad, suami baru pergi jihad meninggal pula, orang kahwin lagi dengan dia. Sebab apa? Pada zaman dahulu poligami ni biasa, dianggap penjagaan wanita. Jadi tak ada wanita-wanita baik ditinggalkan tanpa suami, mesti ada yang menjaga dia. Jadi bila suami dia meninggal, akan ada orang kahwin dengan dia untuk jaga dia. Jadi banyak suami dia. So apa keadaan wanita begitu? Macam mana keadaan dia di akhirat nanti? Jawapan dia dari Maimun bin Mihran, khataba Muawiyah ibni Abi Sufyan Darda. Dari Maimun bin Mihran, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah meminang Ummu Darda. Ummu Darda ni isteri kepada Abu Darda. Setelah Abu Darda meninggal, maka Muawiyah bin Abi Sufyan dia pinang Ummu Darda. Faham? Dia pinang Ummu Darda. Bila dia pinang, maka Ummu Darda tolak pinangan tersebut. Dia kata, aku tak terima pinangan. Hak pinang dia siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni siapa? Khalifah. Ya. Dia tolak pinangan Muawiyah. Selain daripada khalifah, Muawiyah ni juga penulis wahyu radhiyallahu anhu. Maknanya orang mulia kedudukan dia. Tapi Ummu Darda tolak pinangan tersebut. Yaqul, kenapa dia tolak? Dia berkata, Ummu Darda kata, sami'tu anna Abu Darda yaqul, kerana aku mendengar Abu Darda berkata. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu fi akhir azwajiha atau qala li akhir azwajiha, wanita itu akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Kata Ummu Darda, dia dengar suami dia Abu Darda, bahawa suami dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita ini pada suaminya yang terakhir. Jadi dia kata, aku nak masuk syurga dengan Abu Darda, aku tak nak kahwin dah. Dan berkata juga Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata kepada isterinya, in syi'ti an takuni zawjati fil jannah fala tazawwaji ba'di fa innal mar'ata fil jannah li akhir azwajiha fid dunya. Sekiranya kamu kehendaki, kata Hudzaifah kepada isteri dia, kalau kamu nak jadi isteriku di dalam syurga nanti, janganlah berkahwin selepasku. Kerana orang fa innal mar'ata fil jannah, kerana wanita dalam syurga adalah untuk suaminya yang terakhir.
Gitu. Habis tu pakak tak kahwin belaka apa lagu mana ni? Lepas pada tu. Tak. Kalau tengok orang masuk Minang tu, kedudukan dia lebih tinggi dalam syurga. Maknanya keimanan dia lebih soleh, lebih baik akhlak dia, lebih banyak amal ibadat dia. Maka terimalah pinangannya. Boleh jadi kedudukan dia nanti dalam syurga lebih tinggi daripada suami yang pertama. Boleh faham? Jangan pula orang mari Mina tu suami dulu soleh, ahli masjid dah, sembahyang 5 waktu. Tiba-tiba lepas suami dia meninggal, jumpa kedai makan. Jumpa mana orang ni tidak ahli jamaah, tidak solat 5 waktu, tiba-tiba pinang. Orang ni mutasan nikah lah dengan dia. Tak pasal nak turun darjat yang lebih bawah. Betul tak? Kalau mari tu orang lebih tinggi agama dia, tafadhali, kahwinlah. Pasal apa? Pasal boleh jadi dengan sebab suami wanita ni lebih tinggi kedudukannya. Dan suami pun tak cemburu dah masa tu. Tak ada kata, tak acilah dia dulu, suami isteri aku duduk dunia dengan isteri. Tak ada. Tak ada istilah tu. Kalau kita kata cemburu, dia ada bidadari dan dia kahwinkan dengan wanita-wanita syurga yang lain. Jadi kalau dia sayang kepada suami juga, tak boleh kata apa. Tak apalah, dia redha dalam keadaan tersebut. Dia nak suami ni juga. Kita kata itu pilihan dia lah. Cuma bukanlah hadis ni larangan atau halangan untuk berkahwin lagi seorang wanita setelah kematian suami. Jangan jadi hadis ni ustaz kata akhir sekali suami tak nak kahwin dah lepas ni. Hadis ni bukan bermaksud begitu. Cuma hadis ni kata yang terakhir jadi suami di dunia, itulah yang akan jadi suami dia dalam syurga. Tiba-tiba hak masuk meminang kedudukan syurga dia pada pandangan kita lah, di sisi Allah wallahu ta'ala alam, dia lebih soleh, lebih baik akhlak dia, lebih banyak ibadat dia, masuk meminang. Maka terimalah pinangannya. Boleh jadi dia menjadi sebab untuk kita duduk pada kedudukan yang lebih tinggi dalam syurga. Tapi kalau dia tetap juga dengan suami yang asal dia, lama-lama dia, itu pilihan dia. Kita tak boleh kata apa lah. Itu hak dia. Tak boleh paksa kan. Wanita ni memang tak boleh paksa. Kalau dia nak kahwin ke tak kahwin, itu urusan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ni minta maaf lah lelaki cerita pasal wanita je hari ni. Tapi sebenarnya bila cerita pasal wanita syurga, tak dapat tidak, dia adalah sebahagian kenikmatan buat lelaki-lelaki syurga. Sebab tu berbahagialah dan beramallah. Susurilah jalan syurga, kerana sesungguhnya syurga tidak hadir dengan angan-angan, tetapi dia datang dengan amalan. Dan dia datang dengan, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi Allah Ta'ala kata, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang melakukan amal kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita terpandu kepada kebaikan. Jagalah diri, jagalah keluarga, jagalah amal ibadah kita semua. Semoga Allah menyatukan kita kembali sekeluarga di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi buat selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kita bab ni, insya-Allah kita akan sambung nanti bab atfalul mu'minin fil jannah, iaitu tentang kanak-kanak yang mati kecil di akhirat nanti dalam syurga, macam mana kedudukannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Dan kita dapat bersama lagi dalam masyarakat. Dan saya cadangkan sampai Al-Quran untuk dalam buku surga. Allah telah firman dalam surah Al-Quran ayat terakhir, misalnya Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Mereka yang berjahadah mencari kebenaran Allah, mencari ridwan Allah, kami tunjukkan mereka jalan dalam berkusudui. Dan Allah Ta'ala sangat atau berserta dengan orang berusaha untuk baik diri atau berusaha membuat kebaikan. InsyaAllah anda tidak bersama insyaAllah. Di tuan-tuan ada selesai ada takeaway sana di tuan-tuan balik bawa dalam belakang sikit.